Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurfatin Fatiha, MS 2409302228, dan pada hari ini saya akan membentangkan subjek MPU 2223B, peningkatan kemahiran. Di dalam pembentangan saya mengandungi tentang perbandingan pendidikan abad ke-20 dan abad ke-21, matlamat pendidikan abad ke-21, kerangka kerja pendidikan abad ke-21, pendidikan dan pengajaran abad ke-21, pelajar abad ke-21, peranan teknologi dalam pendidikan abad ke-21, dan pandangan saya tentang pendidikan abad ke-21. Baiklah, saya akan mulakan dengan membandingkan pendidikan pada abad ke-20 dan abad ke-21, yaitu menjelaskan perbezaan utama antara pendekatan pendidikan abad ke-20 dan abad ke-21. Pada abad ke-20, pendidikan lebih menekankan kepada hafalan fakta. Kaedah pembelajaran pula banyak bergantung kepada buku teks dan guru semata-mata. Teknologi jarang digunakan dan penilaian pula berasaskan ujian bertulis. Komunikasi bersifat satu hala, yaitu dari guru ke pelajar. Seterusnya adalah pendidikan abad ke-21. Pada abad ke-21, pendekatan pembelajaran telah berubah secara drastik. Kini fokus diberikan kepada pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Pelajar didorong untuk bertanya, berbincang, dan melibatkan diri secara aktif. Teknologi menjadi alat utama untuk pembelajaran dan penilaian dilakukan melalui projek ataupun aplikasi. Komunikasi pula bersifat dua hala, yang lebih interaktif dan kolaboratif. Seterusnya adalah matlamat pendidikan abad ke-21 dan bagaimana pendidikan abad ke-21 berbeza dengan pendidikan abad ke-20. Matlamat utama pendidikan abad ke-21 adalah untuk melahirkan pelajar yang memiliki kemahiran penting untuk masa depan. Antaranya bijak menggunakan teknologi, kreatif dan mampu bekerjasama dalam kumpulan, berfikir secara kritis, serta mampu bersaing secara sihat dalam dunia global. Dan apa yang membezakan dengan pendidikan abad ke-20 adalah abad ke-20 fokus kepada akademik dan hafalan fakta. Pada abad ke-21 pula pembangunan kemahiran holistik dan bersedia untuk masa depan. Kemudian adalah tentang kerangka kerja pendidikan abad ke-21 yang melibatkan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar abad ke-21. Kerangka kerja pendidikan abad ke-21 menekankan pembelajaran sepanjang hayat. Ia juga menekankan kemahiran komunikasi, penggunaan teknologi, serta kemahiran untuk kehidupan dan kerjaya. Ianya bertujuan untuk membentuk pelajar yang mampu berfikir secara kritis, menyelesaikan masalah, dan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi. Kemahiran seperti kerjasama, fleksibilitas, dan pembelajaran kendiri menjadi asas kepada kerangka ini. Seterusnya adalah pendidikan dan pengajaran abad ke-21, menerangkan tentang perbezaan kurikulum dan pengajaran abad ke-21 berbanding dengan sistem tradisional, dan bagaimana persekitaran pembelajaran abad ke-21 menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Jika dibandingkan sistem pengajaran tradisional dengan pendekatan abad ke-21, perbezaannya sangat ketara. Sistem tradisional menumpukan sepenuhnya kepada guru dan buku teks, manakala sistem abad ke-21 lebih fleksibel dan berpusatkan pelajar. Pembelajaran kini menggunakan alat teknologi, lebih interaktif serta melibatkan kerja kumpulan. Penilaian tidak lagi terhad kepada peperiksaan semata-mata tetapi juga melalui digital dan aplikasi. Dari segi persekitaran pembelajaran juga telah berubah, iaitu lebih terbuka, menerima pelajar dari pelbagai latar belakang dan pelbagai tahap kebolehan. Seterusnya adalah gambaran ciri-ciri pelajar abad ke-21 dan apakah kemahiran serta sikap yang perlu mereka ada untuk berjaya dalam dunia pembelajaran. Siapakah pelajar abad ke-21? Mereka ialah pelajar yang berdikari, mempunyai matlamat dan mampu bekerja dalam kumpulan. Mereka juga mampu berkomunikasi dengan berkesan, celik teknologi serta cekap menyelesaikan masalah. Selain itu, mereka mempunyai minat terhadap ilmu baharu serta kreatif dan inovatif. Kemahiran penting yang perlu adalah pengurusan kendiri, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Dari segi sikap pula, pelajar abad ke-21 mestilah terbuka, mempunyai sikap ingin tahu, bertanggungjawab dan beretika.
Seterusnya adalah penjelasan peranan teknologi dalam pendidikan abad ke-21 dan bagaimana teknologi dapat membantu pembelajaran dan pengajaran abad ke-21. Teknologi memainkan peranan besar dalam pendidikan masa kini. Ia menjadi sumber utama pembelajaran, membolehkan pelajar belajar secara kolaboratif dan memudahkan akses kepada maklumat serta penilaian. Pelajar juga boleh menjawab kuis dalam talian, menyertai perbincangan dan menonton bahan pembelajaran yang interaktif. Teknologi juga membantu menarik minat pelajar dan membolehkan mereka meningkatkan kemahiran digital yang sangat penting dalam dunia pekerjaan. Untuk yang terakhir adalah pandangan saya tentang pendidikan abad ke-21. Yang pertama adalah dari segi kemahiran. Pendidikan ini membantu pelajar untuk meningkatkan kebolehan sebenar yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua adalah dari sudut teknologi. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan baharu melalui penggunaan teknologi secara berterusan dan berkesan. Dan yang ketiga, dari aspek pendidikan itu sendiri, ia membantu meningkatkan prestasi akademik serta membentuk pelajar yang berdikari, kreatif dan bersedia menghadapi cabaran di dunia sebenar.